Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghaira mudbir. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qult? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataayaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghaira mudbir illa ad-dain fa inna Jibril qala li dhalik. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i. Kalau ikutkan Abi Qatadah ni, ya, ulama berbeza pendapat tentang nama dia. Ni Abu Qatadah ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis berbeza pendapat tentang nama sebenar dia. Ya, ada yang kata nama dia Nu'man, ada yang kata nama dia Amr. Tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang tepat, nama sebenar dia Al-Harith. Al-Harith ibn Rib'i. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang macam susah nak gambarkan macam mana zaman tu boleh orang tak kenal nama dia sedangkan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Zaman dulu ni sebahagian daripada sahabat Nabi ataupun perawi-perawi mereka memakai nama gelaran. Mereka ada yang pakai nama sebenar, ada yang pakai nama gelaran. Dan oleh kerana mungkin gelaran itu menjadi terlalu masyhur sehingga mereka tak tahu dah nama dia yang sebenar. Ini yang biasanya berlaku pada perawi-perawi ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan para ulama berbeza pendapat tentang namanya, ya. Tetapi nama yang sebenar dia berdasarkan kepada pendapat yang sahih Al-Harith, ya, Al-Harith ibn Rib'i. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ni daripada kalangan orang ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai farisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentera berkuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut khairu fursanina al-yauma Abu Qatadah. Nabi pernah sebut dalam satu peperangan, Nabi kata, Nabi tengok Abu Qatadah ni hebat dalam menunggang kuda sehingga kan Nabi puji Abu Qatadah. Nabi mengatakan khairu fursanina al-yaum, sebaik-baik knight, sebaik-baik tentera berkuda, ya. Sebaik-baik tentera berkuda di kalangan kita pada hari ini ialah Abu Qatadah. Dikatakan dia ni terlibat dalam peperangan Uhud dan juga peperangan Hudaibiyah, dan dia meninggal dunia pada umur 70 tahun pada tahun 54 Hijrah. So kalau ikut, dia ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda jugalah sebab dia meninggal pada tahun 54, agak lewat sikitlah. Baik. Dia mengatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama dengan para sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Fadzakara lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka sesungguhnya jihad fi sabilillah, sesungguhnya jihad berperang meninggikan kalimah Allah, berperang memerangi mereka-mereka yang cuba untuk memadam, yang cuba untuk memadam cahaya Allah ataupun agama Allah.
Ya, baik. Wal iman billah, dia berperang di jalan Allah, menentang golongan-golongan yang memusuhi agama, menentang golongan-golongan yang membenci syariat Islam dan akidah Islam. Nabi kata, dan iman billah, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala afdalul a'mal. Dua benda ni termasuk dalam kalangan amalan yang afdal sekali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada sahabat, pada satu ketika Nabi berdiri dengan para sahabat, Nabi kata, jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah merupakan amalan yang afdal sekali. Merupakan amalan yang paling bernilai sekali pada seorang mukmin. Faqama rajulun, bangkit seorang lelaki, bangun seorang lelaki. Faqala, lalu dia bertanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khatayaya? Dia kata, ya Rasulullah, apa pandangan kamu jika aku ni terbunuh di jalan Allah, adakah akan diampunkan segala dosa-dosa yang aku buat? Ni dia tanyalah. Sebab Nabi kata jihad fi sabilillah, beriman kepada Allah, merupakan di antara amalan yang paling afdal sekali. Jadi dia tanya, bila Nabi kata paling afdal ni, macam mana maksudnya? Dia nak faham lagi. Dia kata, ya Rasulullah, pandangan kamu bagaimana jika satu hari nanti aku pergi berperang di jalan Allah, aku lawan golongan yang membenci syariat Allah, aku lawan mereka-mereka yang memusuhi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah semua dosa yang aku lakukan di dalam dunia sebelum daripada aku mati syahid, adakah semua itu akan diampunkan? Itu soalan dia. Adakah semua itu akan diampunkan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Nabi kata, "Ya, semua dosa kamu akan diampunkan." Bila dia mati syahid, dia kata Nabi, semua dosa-dosa dia diampunkan. Ni kelebihan orang yang mati syahid, tuan-tuan. Kelebihan orang yang mati syahid, kelebihan orang yang gugur dalam medan peperangan disebabkan nak mempertahankan agama Allah dan nak meninggikan kalimah la ilaha illallah. Jadi Nabi kata na'am, Nabi kata ya, semua dosa-dosa kamu akan diampunkan. In qutilta fi sabilillah, Nabi kata, jika engkau terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun, dalam keadaan engkau sabar. Yang boleh diampunkan dosa ni dalam keadaan engkau sabar. Sabar kenapa? Sabar melaksanakan tuntutan Allah untuk berperang. Yang mana dulu saya dah sebut dah tuan-tuan, peperangan di dalam Islam ni ada yang fardu ain. Bagi seseorang ada yang fardu kifayah. Bila jadi fardu kifayah? Peperangan ni jadi fardu kifayah bila mana ia adalah serangan yang dipanggil sebagai serangan hujum ataupun jihad hujum. Kita dengan satu negara ada peperangan sebelum ni. Negara tu negara kafir, kemudian dia memerangi kerajaan Islam, maka dia tu harbi. Anytime kita boleh serang dia kerana dia memang harbi. Jadi kalau peperangan ini peperangan yang hujum, peperangan ini peperangan untuk menyerang, yang ni fardu kifayah. Yang ni yang kita kata dulu ni, kalau ada mak ayah masih hidup, kena minta izin mak ayah dulu kau nak pergi jihad yang berbentuk fardu kifayah ni. Tapi kalaulah kata peperangan itu jihadud difa', peperangan yang berbentuk mempertahankan negara, orang datang tempat kita, maka dalam keadaan tu peperangan tu jadi fardu ain. Jadi peperangan yang berbentuk fardu ain ni tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita dan kita tidak ada pilihan melainkan kena join peperangan tu ataupun terlibat dalam peperangan tu, maka pada ketika itu kita kena sabar.
Sabar kerana apa? Kata Syekh Mustafa Bura, dia kata muhtamilun muhtamilun ma asabaka min makruhin fil qitali min juruh wa ghairih. Kita sabar, kita kata menanggung, sabar dalam keadaan kita menanggung apa saja yang menimpa kita daripada perkara yang kita tak suka disebabkan kita terlibat dalam peperangan, sama ada berbentuk luka dan sebagainya. Jadi kalau orang ni dia dia terlibat dalam peperangan, ada benda yang dia tak suka, walaupun dia pergi perang tu nak dapatkan pahala, tapi ada benda yang kalau kena kat dia, dia tak berapa sukalah. Maksudnya dia walaupun dia sabar, tapi dia tak, jiwa dia tak suka, iaitulah bila terkena luka, bila sahabat dia syahid dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, ni di antara benda yang Nabi sebut. Nak dapatkan pahala yang diampunkan dosa ni, kena sabar. Kalau dia pergi perang dalam keadaan dia tak sabar, dia pergi perang dalam keadaan dia mempertikaikan takdir Allah, mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas dia, maka dia tak dapatlah pahala kelebihan mati syahid ni. Muhtasibun, muhtasib ialah seseorang yang lakukan sesuatu, ya, seseorang yang lakukan sesuatu disebabkan kerana nak mendapatkan keredaan Allah. Muhtasib ni maksudnya dia buat, dia berkira-kira nak dapatkan pahala. Adakah buat sesuatu nak dapatkan pahala ni dianggap sebagai syirik, tuan-tuan? Tidak. Kerana pahala yang kita harapkan, ia diberikan oleh Tuhan. Maka mana mungkin seseorang itu bila nakkan pahala boleh jadi syirik sebab dia mengharapkan daripada Tuhan. Ini benda penting yang kita kena faham. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada kita, dia kata siapa yang beribadat mengharapkan pahala daripada Allah, maka dalam keadaan tu dia dianggap sebagai orang yang dah syirik dah, ataupun orang yang tak ikhlas. Sebenarnya tidak. Mengharapkan pahala daripada Allah adalah sesuatu yang disyariatkan. Sebab tu Nabi SAW dalam banyak hadis menjanjikan pahala daripada Allah kepada mereka-mereka yang melakukan sesuatu ibadat pada waktu-waktu yang tertentu. Baik. Itu yang pertama. Nabi kata dia mesti sabar, kemudian dia mesti mengharapkan pahala. Jadi kalau dia harapkan pahala, harapkan keredaan Allah, dia buat sesuatu, tiba-tiba dia mati syahid. Maksudnya dia pergi perang, dia memang sabar dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, bukan nak benda lain, maka dia akan diampunkan dosa. Tapi Nabi sebut juga muqbil ghaira mudbir. Masa dia mati tu dia memang menghadap perang, bukan dia nak lari daripada medan perang. Kalau dia ni sebelum mati dia bukan nak berperang sangat, tapi dia nak lari, tiba-tiba panah datang kat dia, dia mati. Maka dalam keadaan tu dia tak dapatlah mati syahid, kerana dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang lari daripada medan perang, yang mana orang yang lari daripada medan perang ni termasuk dalam senarai dosa-dosa yang membinasakan. Kenapa lari pada medan perang ni salah? Kerana dia boleh menyebabkan mental tentera Islam yang lain terganggu ataupun down disebabkan dia lari. Jadi tak boleh, ya, kecuali ada syarat-syaratnya lah. Kalau dia tu lari kerana nak pergi camp yang lebih kuat untuk mempertahankan balik Islam, yang tu tak ada masalah, ataupun sebahagian daripada taktik serangan, yang tu tak ada masalah. Baik. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa qult? Nabi tanya balik kat dia. Nabi kata, macam mana kamu cakap tadi? Nabi suruh dia tanya balik soalan yang sama. Nabi dah jawab dah tadi, tapi Nabi tanya balik. Nabi kata, kaifa qult? Bagaimana kamu kata tadi? Dia tanya balik. Dia kata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataaya? Dia kata, apa pandangan kamu jika aku terbunuh di jalan Allah? Adakah semua dosa aku akan digugurkan ataupun akan dicucikan, akan diampunkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata, na'am. Nabi kata, ya. In qutilta wa anta sabirun muhtasib. Jika engkau terbunuh, jika engkau dibunuh dalam medan perang dalam keadaan engkau sabar. Nabi ulang balik perkataan tu sebab ada perkataan yang hujung, ya, perkataan yang di hujung
Nabi nak tambah sikit, Nabi nak perkemaskan sikit. Ya, baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya akan diampunkan semua." Nabi kata, "In qutilta wa anta sabirun muhtasib." Kalau engkau terbunuh dalam keadaan kau sabar dan mengharapkan pahala, muqbil ghairu mudbir. Engkau menghadap, maksudnya engkau memang betul-betul nak berperang. Ya, engkau betul-betul nak berperang, bukan kerana engkau nak lari daripada medan perang. Illa dain, Nabi kata. Ha, illa dain. Nabi kata kecuali hutang. Yang mana dia hutang dengan orang. Fa inna Jibril qala li dhalik. Sesungguhnya Jibril bagi tahu kat aku. Yang mana dalam peperangan, kalau seseorang itu mempunyai hutang dengan orang lain, bahkan kita dah bincang dah sebelum ni, kalau dia khianat, dia curi harta orang lain, semua ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dosa dengan Allah itu boleh terhapus dengan mati syahid, tetapi kezaliman yang dilakukan pada orang lain, hutang yang dibuat pada orang lain, ataupun pencurian yang dibuat oleh orang yang mati syahid, semua ini akan diperhitungkan oleh Allah. Dia tidak akan padam secara tiba-tiba. Padam secara tiba-tiba tak berlaku begitulah. Tak berlaku begitu. Baik, sebab itu Syekh Mustafa Bura ketika dia menghuraikan hadis ni, dia kata, afadal hadith fadlal jihad li'i'la'i kalimatillah ta'ala wa 'azima thawabi man yuqtal wa huwa mujtahidun fi muqara'atil a'da'illah azza wa jal. Hadis ni bagi tahu tentang kelebihan melakukan jihad di jalan Allah untuk mengangkat ataupun untuk meninggikan kalimah Allah. Apa itu kalimah Allah? Kalimah Allah ni maksudnya la ilaha illallah. Wa 'azima thawabi man yuqtalu, dan hadis ni juga bagi tahu tentang betapa agungnya pahala mereka yang terbunuh dalam keadaan dia bersungguh untuk muqara'ah a'da'illahi azza wajal, untuk menentang golongan yang memusuhi Allah azza wajal. Kemudian dia kata, asy-syahadatu bi syurutiha tukaffiru dzunub illa ad-daina wa ghairahu min huquqil ibad idza tamakkana min adaiha wa lam yaf'al. Syahid berserta dengan syarat-syaratnya yang lengkap tadi. Katalah satu orang ni dia pergi perang, dia buat semua benda untuk mendapatkan mati syahid. Dia jauhi riak, dia tak mencuri harta awam, dan dia ikhlas memang perang nak mati di jalan Allah, tapi dia ada hutang sebelum ni. Maka dia kata asy-syahadatu bi syurutiha. Syahid dan syarat-syaratnya yang telah lengkap pada diri dia, tukaffiru dzunub, boleh mengampunkan dosa. Allah Ta'ala akan jadikan penyebab syahadah ini, mati syahid ini, Allah Ta'ala jadikan ia penyebab untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa seseorang yang mati syahid ni. Illa dain, kecuali hutang. Wa ghairahu, dan selain daripada hutang, min huquqil ibad, daripada hak-hak manusia. Hak Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi hak manusia perlu diselesaikan bila sampai ke negeri akhirat nanti. Idza tamakkana min adaiha wa lam yaf'al. Bila mana dia mampu untuk membayar hutang tersebut, melunaskan hak yang diambil itu, tapi dia tak buat. Katalah satu orang ni dia memang tak mampu bayar hutang. Masa dia pinjam tu dia memang nak bayar. Yang ni tak termasuk. Kerana kalau seseorang bila dia pinjam duit orang, masa dia pinjam tu memang dia nak bayar. Cuma Allah Ta'ala takdirkan dia jatuh miskin sampai tak mampu nak bayar. Maka dia termasuk dalam hadis yang Nabi kata, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Yang mana Nabi SAW kata, au kama qal, sesiapa yang mengambil harta manusia yang lain dan dia berniat waktu dia ambil tu, waktu dia pinjam tu, dia memang niat nak bayar balik, maka kalau dia tak mampu, Allah Ta'ala akan bayar bagi pihak dia. Wa man akhadha amwalan nas wa arada halakaha ataupun wa arada ihlakaha ahlakallahu anhu ahlakahullah atau kama qala. Sesiapa yang mana dalam hadis ini disebut, sesiapa yang ambil harta orang,
Tadi dia ambil dalam keadaan dia memang nak bayar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bayarkan untuk dia. Tetapi waman akhadaha arada itlafaha ataupun yuridu itlafaha, sesiapa yang mengambil harta manusia ni waktu dia pinjam tu memang dia tak nak bayar pun, niat dia memang nak binasakan harta orang tu, Nabi kata atlafahullah, Nabi kata dia akan dibinasakan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi maksudnya kat sini Nabi SAW membicarakan tentang keadaan manusia. Keadaan manusia, niat manusia yang memberikan pengaruh kepada keadaan seseorang itu apabila dia berhutang. Kalau dia memang niat dia nak bayar tapi sampai dia tak mampu. Memang niat dia nak bayar masa dia pinjam tu, tapi dia memang tak mampu, duit tak ada. Dia mati. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bayar bagi pihak dia. Selesai bila negeri akhirat sebab dia mampu, dia memang tak mampu. Maka Allah Ta'ala tidak akan bebankan seseorang dengan benda yang dia tak mampu. Tapi kalaulah kata masa dia pinjam tu dia memang nak binasakan harta orang, memang niat dia tak nak bayar, cakap kat mulut je nak bayar, maka orang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan binasakan dia. Dia ni lah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata dalam hadis, Nabi kata hutang ni akan menyebabkan roh tu tergantung di akhirat, di dalam kubur. Macam mana tergantung? Ulama berbeza pendapat, tetapi sebahagian daripada ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan tergantung tu, bila dia masuk dalam kubur tak diberikan keputusan pada dia sama ada dia ni ahli syurga ke ataupun ahli neraka. Biasanya orang yang masuk dalam alam barzah ni dia tahu dah. Allah Ta'ala akan tunjuk tempat dia. Akan tunjuk tempat di dalam kubur tu, Allah Ta'ala akan tunjukkan dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Tapi orang yang berhutang tak diputuskan lagi. Jadi sebab itu hutang ni satu benda yang bahaya. Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa Bura lagi, amma idza lam yatamakkan minal khuruji minha wa adaiha wa taba qabla mautih wa nadima fa innallaha sayurdi anhu khasmahu yaumal qiyamah kama jaa fil hadis. Adapun jika dia memang tak mampu untuk keluarkan diri dia daripada hutang dan dia memang tak mampu untuk melunaskannya dan dia bertaubat sebelum dia mati dan dia menyesal, maka Allah Ta'ala akan meredakan, bagi pihak dia Allah Ta'ala akan redakan orang yang menjadi pemberi hutang pada dia di hari kiamat nanti seperti mana yang disebutkan di dalam hadis.